Assalamualaikum rakan-rakan yang meminati channel saya, Abdul Rahim Azimi, dan di sini adalah anak saya lah, anak asrama sekolah SK Ciniin, dan saya akan perkenalkan tuan-tuan lah dengan dia seorang bakal guru. Okey, silakan Maudi. Assalamualaikum. Nama saya Nur Mauli binti Samsudin. Saya adalah pelajar daripada IPG Tengku Ampuan Afzan, Kuala Lipis, Pahang. Saya berada di SK Ciniin ini sedang menjalankan PBS, iaitu pengalaman berasaskan sekolah. Selama PBS ni, saya akan melihat ataupun saya membuat pemerhatian berkaitan tentang pengurusan sekolah, tentang dalam PBS ini juga saya akan memerhati bagaimana guru-guru menjalankan PDP di dalam kelas. Saya memilih SK Ciniin sebagai tempat saya untuk melakukan PBS kerana SK Ciniin merupakan sekolah lama saya, dan saya juga tinggal di asrama SK Ciniin. Okey, Mauli, semasa Mauli di SK Ciniin, tahun bila, masa tu tahun berapa tinggal di asrama? Saya tinggal di asrama sejak daripada tahun 1, iaitu pada 2007 sampai 2014. Okey, saya Mauli salah seorang daripada anak-anak asrama Ciniin yang berjaya, dan kami pun mengharapkan beliau dapat menjadi seorang guru yang terbaik untuk komuniti Temiah di kawasan Sungai Siput ni. Okey Mauli, macam mana lah Mauli orang lain terkandas di sekolah menengah, tapi Mauli masa saya di sini pun saya tengok Mauli dengan cerita dapat PMR baik, SPM baik, alhamdulillah dapat lanjutkan pelajaran ke Afzan. Selamat kan? Kalau ke UiTM ke Universiti RPTA ke, selamat juga, bagus juga. Tapi belum tentu anda ada peluang dapat pekerjaan. Ya, okey Mauli, okey, ceritalah macam mana peristiwa yang paling seronok masa di sekolah Ciniin ni. Awak main apa? Ada main sukan ke? Masa dekat sekolah Ciniin, saya masuk semasa sukan, saya ada masuk pertandingan lompat tinggi. Masa tu saya kurus lagi. Saya masuk pertandingan lompat tinggi, ada masuk bola jaring. Itu saja sukan yang saya masuk. Tapi lepas saya masuk sekolah menengah, saya lebih Sekolah menengah mana tu? Sekolah menengah SMK Muhibah. Sekarang ni dah jadi Sekolah Seni Malaysia Perak. Masa dekat sekolah menengah, saya lebih aktif lah dalam bidang sukan. Contohnya dalam olahraga, saya pernah menyertai pertandingan larian 3,000 meter, 400 meter, 800 meter, dan juga saya juga sering menyertai, saya juga sering mendapat tempat ketika menyertai acara merentas desa. Macam mana Saya nak masa temu juga saya ingat, sebab ayah awak dah kena stroke, awak kata awak nak tolong kan? Okey. Keazaman anda lah, kalau harapkan your parent tak ada sangat nak pressure you study hard. You yourself kan, itu yang OA lain tak ada. You ada kelebihan tu, keazaman tu. Macam mana you boleh lawan perasaan tu, tak putus asa? Okay, keazaman saya nak jadi cikgu. Masa saya sejak daripada tabika lagi, saya sebenarnya dah bercita-cita nak jadi seorang cikgu. Lepas tu masuk ke sekolah rendah, saya belajar dengan harapan saya dapat keputusan yang cemerlang
dan boleh ke sekolah yang lebih baik. Dan masa sekolah menengah, saya teruskan belajar dengan harapan supaya saya dapat keputusan yang cemerlang dan boleh jadi cikgu. Sekarang ni dah jadi cikgu dah. Apa pengalaman anda ya? Bila-bila anda berjauhan dengan ibu bapa jauh tu, Lipis tu, kena masuk KL dulu. Kalau pergi naik kereta awal kena pergi KL dulu, baru masuk ke Rauk, baru sampai Lipis kan. Satu perjalanan. Macam mana you budaya tu lain sangat. Okay. Lepas saya dah masuk ke IPG kampus Tengku Ampuan Afzan, saya adalah bakal guru lah. Jadi bila dah masuk ke IPG tu, bila saya fikir balik, saya lupa dah. Tak apa. Kita edit. Mai duduk. Saya kan. Pengalaman pertama semasa berada di IPG Afzan, masa saya mula-mula masuk, saya rasa takut sebab Kuala Lipis tu tempat yang asing bagi saya dan saya tak kenal seorang pun dekat IPG Afzan tu. Lepas tu, lepas beberapa minggu ada orientasi, saya dah kenal ramai kawan-kawan, saya dah kenal ramai pensyarah, dan masa mula-mula masuk asrama, saya rasa takut sebab saya ingat saya tak ada kawan sebab yang lain semua Melayu. Sebab sebelum ni saya banyak kawan masyarakat saya je, masyarakat orang asli. Jadi saya takut diorang tak suka dengan masyarakat orang asli. Jadi bila dah lama-lama, dah sebulan 2 macam tu, saya dapat berkawan dengan ramai kawan saya lah. Ada Melayu, Cina dan juga masyarakat orang asli yang daripada suku kaum yang lain. Lepas tu saya rasa seronoklah belajar di IPG Afzan sebab saya dikelilingi oleh kawan-kawan yang sentiasa menyokong saya, pensyarah-pensyarah yang baik dan juga suasana belajar yang sangat baguslah dan membantu saya untuk meningkatkan prestasi pembelajaran saya. Pengalaman yang paling seronok di IPG Afzan, untuk pengetahuan semua, sebelum ni saya seorang yang sangat pendiam. Saya malu nak bercakap dengan orang. Tapi lepas saya dah masuk ke IPG Afzan, saya dah bergaul dengan ramai orang, ramai jenis kaum. Jadi saya rasa macam mana saya dapat meningkatkan kemahiran komunikasi saya. Keyakinan diri. Keyakinan diri saya. Saya dapat meningkatkan keyakinan diri saya untuk bergaul dan bercakap dengan orang lain. Okey. Pesanan saya kepada pelajar-pelajar yang sedang belajar, saya harap semua jangan ikut kawan dalam membuat apa-apa keputusan sebab saya bela cikgu. Tak apa. Kadang-kadang menghargai masa lah. Kita datang sekolah untuk belajar, dapat segulung CJ dan juga segulung ijazah. Ada untuk kita gunakan untuk kita belajar sebab mak ayah kita dah bersusah payah untuk hantar kita ke sekolah. Jadi bila kita ikut kawan nak buat benda-benda yang negatif, jadi kesianlah dekat mak ayah kita yang dah bersusah payah. Jadi saya harap kepada semua pelajar yang di luar sana, hargailah masa yang ada supaya impian yang kita impikan daripada kita kecil, kita dapat capai dengan cemerlang. Okey, Mauli, Cikgu Mauli, ramai pelajar-pelajar yang melanjutkan pelajaran hingga ke SPM. Tetapi kenapa kadang-kadang rakan-rakan kita ni dia cepat putus asa dan tak nak lagi sambung belajar.
sampai mengambil peperiksaan SPM? Sebab dia mengapa? Bagi saya ada dua sebab. Yang pertama sebab masalah keuangan. Kadang-kadang ada je keluarga yang senang, tapi disebabkan pelajar ni dia tak gunakan duit tu dengan betul, jadi dia selalu ada masalah kewangan. Jadi dia bila ada masalah kewangan, dia akan mempengaruhilah pembelajaran dia. Sebab yang kedua adalah yang macam tadi, sebab dia suka ikut kawan. Jadi bila dia ikut kawan, nanti dia lupa arah tuju dia lah. Dia lupa keazaman dia, harapan mak ayah dia. Ayah macam mana sekarang? Ayah, kesihatan ayah macam mana? Kesihatan ayah sekarang macam mana? Kesihatan ayah saya rasa macam sama je macam dulu. Cuma sama je macam dulu. Cuma sekarang ni dah boleh berjalan sikit-sikit. Alhamdulillah. Okey, Cik Sia, boleh katakan ibu lah kepada Mauli. Semasa saya di sini pun dia selalu sebut nama Mauli. Oh, Mauli dah bagus dapat PMR, bagus. Saya pun dengar lah, tapi tak kenal pun. Tapi seseronok tu pun bangga. Ya. Okey, macam mana Cik Sia? Mauli semasa dia di asrama dan di sekolah sini, dan Cik Sia sendiri dengan rakan-rakan guru yang lain banyak bagi kelas tambahan pada Mauli. Berdasarkan apa yang saya mengenali Mauli lah, masa saya mengajar dia dulu, Mauli ni mempunyai ciri-ciri murid yang cemerlang lah, ya. Mempunyai ciri-ciri murid yang berjaya. Yang pertamanya, Mauli ni seorang murid yang prihatin, ya. Dia kalau dalam kelas tu dia selalu beri tumpuan, selalu mendengar cakap guru, walaupun dia kurang bercakap, tapi dia aktif dalam mengambil peluang, mengambil apa kita panggil, melibatkan diri dalam kelas. Ya, kalau cikgu-cikgu memberi soalan ke apakah, dia memang aktif lah. Walaupun dia tak apa kita panggil, dia kurang cakap, tapi dia aktif. Kalau kita suruh dia jawab soalan tu, dia boleh je jawab. Selain tu, Mauli ni juga seorang murid yang semua cikgu menyenangi sikap dia. Dia seorang murid yang menghormati guru, ya, selalu apa kita panggil merendah diri, dia rajin. Ya, apa saja yang cikgu suruh tu dia selalu buatlah. Kalau kita panggil tu murid yang mendengar kata lah. Itu sebab dia boleh berjaya. Kemudian Mauli ni juga pandai mengambil peluang, walaupun dia datang dari keluarga yang kita panggil kurang berada, tapi dia pandai jaga diri dia dari segi kebersihan, dari segi pandai menjaga kita panggil alat tulis, buku, kemas je kita nampak, walaupun dia kita panggil dia ni bukanlah dari keluarga yang berada. Lagi satu, Mauli juga seorang murid yang menunjukkan sikap-sikap kepimpinan. Ya, dia menjadi ketua kelas, menjadi bukan ketua kelas, menjadi pengawas. Kemudian dia juga aktif dalam melibatkan diri dalam sukan, dalam permainan. Dia banyak mewakili sekolah dalam sukan olahraga, ya, berlari-larian. Kemudian dalam permainan bola jaring selalu wakil sekolah sampai boleh bawa sekolah ni ke peringkat yang lebih seperti peringkat daerah lah. Ya, Mauli seorang murid yang aktif. Jadi tak salah lah, Mauli ni boleh menjadi ciri-ciri murid yang berjaya, terus bawa dia menjadi seorang guru. Okey, apa harapan cikgu dia, ya, kepada Mauli bakal guru? Saya harap Mauli ni boleh menjadi seorang guru yang boleh mendidik anak murid dia berjaya seperti mana dia berjaya. Kemudian boleh kita panggil membimbing murid ni daripada yang kita panggil tak kenal huruf, boleh mengenal huruf, ya, boleh sabar dengan sikap-sikap murid ni, ya. Jadi maksud dia boleh memajukan, terutamanya bagi murid yang sebangsa dengannya lah, ya, daripada murid orang asli, yang bawa murid orang asli lebih banyak berjaya ke peringkat yang lebih tinggi. Boleh berjaya lah sampai ke peringkat universiti. Dan harapan saya Mauli dia dapat melahirkan lebih ramai lagi murid-murid yang cemerlang, terutamanya dari golongan orang-orang asli. Okey, terima kasih Cik Sia.
atas keikhlasan didikan Cik Sia. Anak Cik Sia pun dua-dua dapat guru. Alhamdulillah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua warga sekolah, semua warga SKC, kepada cikgu kerana telah membantu dan membimbing saya sampai ke tahap ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ini adalah bilik saya semasa saya belajar di SKC daripada tahun 1 sampai ke tahun 6. Macam perasaan anda duduk di asrama macam mana? Kenapa tak duduk rumah pulang aja? Tak, sebab ayah saya masa sihat, ayah saya kerja, jadi tak ada siapa yang nak hantar. Jadi duduk asrama lagi seronok kan? Ramai kawan-kawan. Kawan. Okey, apa nasihat? Mai sini. Nasihat kepada adik-adik ni. Ni cikgu ni. Cikgu Cina ni nanti. Nasihat saya kepada adik-adik, rajin-rajinlah belajar sebab kita nak capai impian kita untuk senang sama ayah. Anak batin pun duduk asrama ke? Oh, bagus. Okey. Inilah dia suasana bilik, tapi masa Mauli di sini dia tak macam ni. Dia ceria, dia biasa saja. Tapi Mauli duduk 6 tahun di asrama macam adik-adik ni. Nak jadi macam Mauli tak? Jadi cikgu tak? Belajar. Belajar dengan cikgu. Ya? Okey.